Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang ke program webinar Sedia Payung Keuangan yang dibawakan kepada anda oleh Badan Insurans Deposit Malaysia PIDM dan iMoney. Nama saya Amirul, hos anda pada malam ini. Untuk maklumat anda, PIDM sedang menjalankan kempen Sedia Payung Keuangan yang sedang berlangsung daripada bulan Ogos sehingga Oktober yang bertujuan untuk menyediakan anda menjadi pengguna keuangan yang lebih baik. Jadi jika anda belum, boleh layari www.pidm.gov.my/spk. Jadi pada hari ini kita berasa sangat bertuah kerana bersama-sama kita pada malam ini adalah seorang pengacara TV, hos program hiburan, penerbit dan model iklan komersial. Dan juga pada saya seorang personality social media yang saya kira sangat berjaya. Dipersilakan Dahlia Syazwan. Dahlia? Hai Dahlia. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alright. You okay? Alhamdulillah. Alright, jadi terima kasih Dahlia sebab sudi bersama-sama kita pada malam ni untuk menjalankan program webinar Sedia Payung Keuangan. Jadi saya ada sedikit pengumuman sebelum kita mulakan. Sepanjang bulan Oktober ni, yang juga bulan kesedaran keuangan atau Financial Literacy Month anjuran Financial Education Network, ada 3 aktiviti menarik sepanjang bulan Oktober. Pertama, kita ada PIDM FinFit Challenge yang berlangsung daripada 8 sehingga 28 Oktober. Cabar diri anda dengan menyertai 21 hari PIDM FinFit Challenge dan berpeluang memenangi hadiah menarik seperti iPad mini terbaru dan kita juga ada hadiah mingguan. Kita juga ada sembang santai bersama Dahlia sekali lagi pada 15 hari bulan Oktober. Kita juga ada Awal Aksyari dan Razif Hashim. Jadi lock the date, kita akan berjumpa sekali lagi minggu depan ya. Alright, dan yang ketiga yang paling menarik, yang paling kita nanti-nantikan, kita akan ada sembang santai finale. Alright, ni kita akan bercakap mengenai topik yang cukup hangat iaitu The Champion Mindset pada 29 Oktober. Jadi bersama kita pada malam itu, rahsia saya tak boleh bagi tahu lagi, tapi ialah selebriti sukan yang baru-baru ini mengharumkan nama negara dalam sukan Olimpik dan Paralimpik. Jadi kalau anda nak tahu, lock the date dan tunggu pengumuman daripada kami. Okey, dah habis dengan pengumuman, saya memang tak sabar nak berkongsi dengan Dahlia. Jadi saya rasa anda di rumah pun sama. Jadi sebelum kita bermula, saya nak bagi tahulah ruangan chat akan dibuka. Jadi sekiranya anda ada apa-apa soalan sama ada berkenaan dengan PIDM, ni pernah dengar PIDM ni tapi dekat mana ah? Oh, nampak dekat bank tapi tak tahu PIDM tu apa. Boleh tuliskan soalan anda di ruangan chat, ada pegawai kita yang akan bertugas dan menjawab soalan anda. Dan anda juga boleh bertanya soalan kepada Dahlia dan sekiranya anda adalah yang bertuah, kita akan memilih 5 pemenang bertuah dan Dahlia sendiri akan jawab soalan anda. Dan sekiranya anda bertuah, anda boleh memenangi Touch and Go voucher berharga RM30. Okey, Amirul, tapi jom kan kita mulakan. Jadi ada, ya. ada satu syarat, lah Ya tapi. Dahlia. Syarat dia tak boleh soalan Ya, matematik apa lah. dia tu? Soalan dia apa-apa boleh tapi soalan matematik tak boleh. Okey, dengar ya. Soalan matematik tak boleh ya. Soalan lain boleh. Alright, boleh, tak ada masalah. Alright. Okey, jadi ada 3 bahagian dalam webinar ni. Pun kita ada hadiah dalam setiap bahagian. Di penghujung bahagian, kita akan tanya satu soalan kuis berdasarkan perkongsian Dahlia. Jadi sekiranya anda terpantas dan tepat, anda akan dipilih sebagai pemenang. Jadi pihak penganjur akan menghubungi anda. Okey, jadi Dahlia dah sedia ya? Yes. Okey. Okey, jom kita mulakan. Okey. Jom. Okey, saya sebenarnya seorang yang follow Dahlia ya daripada awal sampai sekarang. Jadi soalan pertama saya kepada dekat-dekat Dahlia lah, kita nak tahulah career Dahlia yang ada sekarang ni agak konsisten, agak stable. You are well known in your field and you have achieved quite a level in your career sampai dah stable lah sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita nak tahu macam mana Dahlia boleh bermula daripada zaman awal-awal sampai sekarang. Mungkin ada orang yang nak tahu. Okay, so Silakan. daripada awal lah kan, tapi I compactkan lah
Okay, so actually waktu I kecil-kecil dulu kan, I ni memang suka orang kata pergi depan cermin nak jadi pembaca berita tau. Berangan lah baca berita utama lah, majalah Tiga lah kan. In fact, waktu I kecil, I bila apa orang kata apa impian you nak jadi waktu you besar, I cuma ada satu je impian, pembaca berita. Maksudnya kalau I tak jadi pembaca berita, I tak tahu nak jadi apa. I macam tak ada backup tau actually. Itulah betapa orang kata I minat je nak jadi pembaca berita ni. So waktu I kat sekolah, I belajar. Lepas tu I tengok macam mana nak jadi pembaca berita. Kena belajar apa Okay, so I pun tengok-tengok, kena belajar Masscom. So lepas universiti, I pun masuk Masscom. Lepas tu I graduate. Unfortunately, lepas I graduate, I sedar you nak jadi seorang pembaca berita ni bukannya you Belajar je kan? macam kena belajar ni ataupun you tengok dekat ataupun you tengok dekat tengok dekat paper ke, tengok dekat job street ke, ada tak jawatan kosong tu jadi pembaca berita? Tak, okay. So it's actually something yang macam berdasarkan rezeki you, luck you, siapa yang you kenal dan juga you have to be at the right time at the right place. Orang kata nak jadi pembaca berita ni. So saya graduate tu, saya takkan saya nak pergi stesen TV knock nak jadi pembaca berita lah. Ya. So saya pun memang tak tahu apa cara dia sebab tengok kat mana-mana tak ada kerja kosong pembaca berita. So saya time tu dah macam give up lah nak jadi. Tapi tiba-tiba ada pula program reality on air yang tak pernah ada dekat Astro. Lepas tu saya macam, apa ni? Ni memang macam petanda untuk aku kena masuk je ni kan. So I macam rasa ini memang miracle, ini mungkin Allah nak bagi jalan untuk I. So I pun masuk pertandingan tu. And walaupun I tak menang, tapi dia orang kata buka jalan and bagi I platform untuk I terus lebih senang untuk I masuk ke dalam industri ni. So orang kata lepas masuk je on air tu, the rest is history lah, kata orang putih gitu. Alhamdulillah. Okey, tapi banyak program reality dekat luar tu kan, kenapa Dahlia pilih on air? Adakah sebab memang Dahlia fokus nak jadi host, so memang kebetulan on air pula nak cari perintis untuk host kan, so that's why Dahlia join ke on air tu? Okay, I join on air sebab dia punya, orang kata dia memang cari pengacara. Dia tak ada nak cari seorang yang berbakat dari segi nyanyian ke, pelakon ke apa ke, tak ada. So, I punya fokus memang I nak jadi pengacara sebab I memang tak minat langsung lakonan. In fact, kalau orang tanya I, Dahlia, you tak nak berlakon ke sekarang kan? I memang tidak akan lah, insyaAllah tidak akan lah sebab it's not something yang I can apa orang kata I can see myself doing. I tak boleh lah. So I memang fokus kepada pengacaraan and I masuk on air sebab dia janji lepas kita masuk on air tu kita akan belajar bersama dengan host terkenal Dato' Azmi Haji Nawawi. So I rasa macam this is the best platform to kata rezeki lah. So I had to grab the opportunity. I remember I pergi audition kat Johor lagi tau. I daripada KL, tapi I pergi yang kat Johor sebab I rasa macam kat KL mesti ramai yang nak jadi host ni kan. Banyaklah pula competition kan. So I macam tak apa, kat Johor tak ada kot. So alhamdulillah strategi tu berjaya and I lepas lah. I see, alhamdulillah. Yeah, so kalau kita tengok dekat sini memang on air ni ialah pintu lah. So Dahlia lepas on air, the rest is history. Yeah. Tapi kalau kita tengok memang kita tengok artis ataupun selebriti ataupun personality TV, semuanya nampak indah, nampak seronok sangat bila kita tengok artis-artis dekat Instagram, dekat Facebook, dekat social media. Tapi sebenarnya apa cabaran dalam bidang seni atau bidang hosting ni sendiri yang kalau Dahlia boleh kongsikan? Okay, secara peribadilah kan, saya dah jadi host baru je dalam 8 tahun macam tu. They want to be a host kan. Satu benda yang saya perasan lah, of course bakat kena ada, tapi memang luck memainkan peranan yang sangat penting. Rezeki, bakat dan juga who you know dan juga actually satu benda lah, consistency.
Konsistensi Ah, tu sangat-sangat penting. Kadang-kadang bila kita nak jadi host kan, sekali dua kali kita host orang tak kenal, kita macam give up lah kot kan. Tapi mm-mm. sebenar-benarnya in this industry, kalau kita tengok siapa yang popular, diorang bukannya baru setahun, 2 tahun kerja. Dah lama Betul. bekerja, dah Mm-mm. 10 tahun tiba-tiba ada big break. Kan? Tapi orang tak nampak 10 tahun dia bekerja tu orang nampak untunglah kau popular kan. Tapi Ya, ya, ya. tapi kerja keras dia tu bertahun-tahun nak kena make sure dia relevan. Nak kena make sure dia sentiasa diingati. Itu it's not easy, bukan senang. Kadang-kadang contohnya macam dalam sekarang ni ada Instagram lah, ada Facebook lah, ada TikTok lah kan. Kadang-kadang penat tu kita nak catch up, tapi kita nak buat macam mana? Kita kena keep up dengan apa yang ada di sekeliling kita so that kita sentiasa relevan lah. I see, I see. Okay, so basically apa yang orang nampak ni is just a tip of the iceberg lah. Yang dekat background, yang you tak tidur malam, yang you kerja Yes, right. keras, you jumpa orang buat networking tu semua orang tak nampak lah. Jadi mungkin Dahlia boleh kongsikan sikit tips kalau ada anak-anak muda kat luar sana, nak jadi macam Dahlia lah, nak jadi host macam Dahlia lah. Mungkin boleh kongsikan sikit tips apa yang diorang boleh buat? Bagi saya personally, kebolehan untuk adapt dan juga menyesuaikan diri secepat mungkin dalam apa-apa situasi is sangat-sangat penting lah. And then yang kedua, mungkin ramai orang rasa macam ini tidak penting, tapi ilmu tak kira dalam bidang apa-apa sekalipun, bukan sekadar bidang penyiaran, ilmu dalam apa-apa jenis bidang sangat penting kalau anda nak jadi pengacara. Kita tak boleh terlalu fokus dari segi luaran, kita punya rambut on point tak, kita punya baju on point tak. Jangan terlalu fokus luaran sampai dalam minda kita terlepas pandang. So bila kita tanya soalan, soalan tu tak ada weight, lepas tu bila kita jawab soalan daripada orang, kita tak dapat nak bagi jawapan yang memuaskan. So I think ramai orang rasa knowledge tu tak kisahlah belakang kira lah, yang penting letup kan. Tapi sebenar-benarnya untuk you kekal lama, knowledge is very very important. And it's a bonus kalau bukan sekadar knowledge dalam penyiaran, knowledge dalam tak kisah dalam politik, dalam agriculture dan sebagainya, because kita perlukan host-host yang ada ilmu-ilmu ni, betul tak? Betul, betul. Betul. Jadi knowledge is power lah. So dengan ilmu, Yes. dengan knowledge, you can do basically everything lah ya. Okay. Okay, jadi kita dah di penghujung bahagian pertama. Kita akan ke bahagian kedua di mana Dahlia akan berkongsikan dengan kita dengan sesuatu yang lebih menarik, ya, sesuatu berkenaan dengan macam mana Dahlia menguruskan wang dan sebagainya. Jadi kepada anda yang berada di Zoom, standby, saya akan bacakan satu soalan. Okay, standby dekat keyboard anda. Siapa yang terpantas dengan jawapan yang tepat akan memenangi hadiah. Alright, jadi soalan dia ialah, apakah program reality pertama yang Dahlia join sebelum menjadi host atau pengacara? Okey, banyaklah. Kita dah ada pemenang lah nampaknya. Okey, tahniah kepada pemenang. Jadi anda akan dihubungi oleh pihak penganjur lah berkenaan dengan hadiah anda, tuntutan hadiah anda. Alright. So let's go to the second, bahagian kedua. Kita nak cakap sikit mengenai pengurusan keuangan. Mungkin Dahlia dulu tak ada keluarga, sekarang dah ada keluarga. Jadi sebagai parent, it is good untuk mendidik anak-anak kan mengenai pengurusan keuangan yang baik sejak kecil. I just wondering lah, sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya kan, siapa individu yang mengajar Dahlia mengenai kepentingan atau cara-cara menabung, ataupun macam mana Dahlia tiba-tiba boleh sedar kepentingan menyimpan, apa yang trigger Dahlia? Mesti ada event berlaku kan? Okay, so lepas I graduate, kan I cakap susah betul nak cari kerja jadi pembaca berita ni kan. So I terpaksa cari kerja yang orang kata dapat menampung I punya monthly commitment lah. Sebab secara jujurnya saya tak datang daripada keluarga yang berada. Parents saya dah
Alhamdulillah bagi saya atap, bagi saya perlindungan dan juga bagi saya education. Tapi selepas daripada itu saya kena handle semua sendirilah. So saya di usia yang muda dah ada awareness yang saya kena bekerja. Tak kira kerja apa, I need to work, tak kisahlah gaji berapa tu dan sebagainya. So saya kerja, gaji pertama saya adalah RM900. So itu bersih lah, itu bersih. So saya kena hari-hari pergi kerja naik LRT, pergi balik, lepas tu naik taksi, lepas tu makan kerja pula dekat KLCC kan, kat food court dia berapa ringgit pula kan nak makan kan. Lepas tu saya sedar-sedar hujung bulan tak ada baki. Tak ada baki, tak ada saving, tak ada simpanan. So saya macam orang dekat dunia ni kerja untuk bayar tambang pergi kerja ke? Saya tak faham kan. Lepas tu kebetulan saya punya colleague seorang wanita berbangsa Cina. Saya tak stereotype lah, tapi dia tanya saya, Dahlia, you buat apa dengan gaji you? Kenapa muka you macam ni? Dia cakap macam tu kan. I cakap lah, tak worth it lah kerja macam ni. Gaji banyak ni dah lah gaji sikit. Lepas tu gaji habis bayar LRT dengan nasi bungkus je. Lepas tu dia tolong kirakan tu I. Dia kirakan tambang berapa, nasi bungkus berapa, bagi mak berapa. I cakap bagi mak tak ada, tak cukup. Lepas tu kira. Lepas tu dia cakap, you salah sebab you makan luar banyak. Dia cakap macam tu. I hari-hari I makan bungkus kan. Lepas tu I macam, habis tu takkan tak makan. Lepas tu dia cakap lah, you kena bawa lah dari rumah. Untuk I rasa macam, dia ni suruh aku masak pula kan. Tapi I macam, okay tak apa. I dengar cara dia, I try masak, I try bawa bekal. So kalau dalam satu hari kat tempat kerja makan 2 kali, so I makan sekali je, mungkin bekal lagi 1 kali kan. And then bila I dah biasakan dengan situasi tu, the next month tu, bulan depan tu dia tanya I, okay Dahlia, are you ready for the next step? Next step apa pula dia ni kan? Macam challenge pula dah. Berapa pula dia nak suruh I pakai baju yang sama setiap minggu ke macam mana? Jangan beli apa-apa ke apa, tak tahulah kan. Lepas tu dia cakap dekat I, okay, so you kena ada savings. Dia cakap macam tu. I cakap savings, buat apa? Lepas tu dia cakap you kena ada savings, and yang lebih penting savings you tak boleh ada dekat satu tempat je. Dia kena ada lagi tempat-tempat lain. Something like that lah dia explain kat I time tu. I memang tak faham lah. But basically orang putih cakap don't put your eggs in one basket lah. Ya, betul. So I macam susahnya. Lepas tu dia ajar I, okay yang penting priority ialah insurance kena ada. Lepas tu savings, fixed deposit kena ada sikit. Lepas tu ni kena ada. So I mula-mula memang tak percaya lah dia ni kan. Tapi I tengok dia punya life macam okay je kan. So I pun ikut. Dan I ikut dan semakin lama I dapat lebih banyak pendapatan and lebih banyak I dapat saving. Dan lepas tu baru I sedar. Oh okay, this is how it works. Actually sebenar-benarnya yang dia nak pupuk kita tu is the habit tau. Bukannya berapa jumlah dia. Sebab yelah kalau nak ikutkan berapa jumlah dia, kita tak boleh kaya pun dalam setahun tu, tak boleh kaya pun. Tapi yang penting kita develop the habit. So saya memang sangat-sangat berterima kasih lah dekat akak tu sekarang. Tapi sebab dia lah puncanya saya sangat-sangat ambil berat tentang simpanan masa depan. Masa tu Dahlia baru habis grad lah, umur 20-an macam itulah. 21 so macam dia lah. So impact tu daripada 21 sampailah sekarang. Alhamdulillah. Alright. Jadi kan bila dah ada tabiat menyimpan ni, it's good lah. Tapi kalau kita tengok balik lah, Dahlia punya background sebagai seorang selebriti. So banyak selebriti ni dia macam tend to portray a good life kan. Nampak macam kita kena look good dekat social media. Of course lah, ini bila kita cakap nak look good ni sama ada dia keperluan atau kehendak. Jadi macam mana Dahlia seimbangkan keperluan atau kehendak so that cash flow terjaga, tak boros, tak ada hutang yang banyak dan terbeban? Okay, bagi saya kan paling penting sekali persekitaran. Siapa kawan-kawan
kita. Itu sangat memainkan Mm-mm. peranan yang sangat penting. Kalau kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang setiap bulan nak tukar beg, kalau kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang suka ambil gambar logo steering, dan makanya kita akan jadi macam tu juga. So I rasa kawan-kawan sangat penting, dan kita orang kata jangan don't succumb to peer pressure. Kita tengok orang ni macam ni, lepas tu kita pun macam aku pun ada je gaji macam ni, asal aku tak buat lah. Kan? Jangan. Kita kena orang kata, macam I sendiri ada certain things yang I nak lah, contohnya kan, I takkan guna contohnya lah, I nak beli beg lah contohnya lah kan, I takkan berhutang. I ada tak simpanan? Kalau I ada simpanan yang cukup untuk beli, then I akan beli. Kalau I perlu berhutang, I takkan berhutang. Itu satu benda untuk I lah. I cuba untuk elakkan berhutang. Okay, So kadang-kadang bila kita tengok orang-orang sekeliling kita kan macam teruja dengan kehidupan mereka masing-masing, kita rasa macam left out. Kita rasa macam alah, aku pun nak juga, penat-penat je aku kerja kan. Tapi you kena tanya diri you sendiri, you sebenarnya mampu ke tak? betul-betul mampu tu satu hal, tapi you sebenarnya nak sebab dia ada ataupun you betul-betul nak. Kadang-kadang kita sebenarnya tak kisah pun dengan beg ke, dengan kereta ke, tapi tengok jiran sebelah macam kau boleh, aku pun boleh. So Betul. I rasa persekitaran sangat penting supaya kalau kita macam tersasar ke, dia boleh orang tu boleh betulkan kita balik. Ataupun partner kita sendiri, saya bertuah sebab partner saya dengan saya, selera kami orang kata tak membuat-buat. selera kami chill, normal, Maintain. macam tu lah. I see. Tapi betul apa yang dia cakap tu betul. Terutamanya sekarang banyak kemudahan kredit kan. Ada buy now pay later, ada kredit, macam-macam lagi lah. So kalau orang tu tak tahu nak jaga atau tak tahu nak kawal dia punya nafsu untuk membeli tu, sangat senang lah dia nak terperangkap dalam beban hutang tu kan. Okay, kita ke soalan seterusnya. Kita nak cakap pasal saving goal. Apa saving goal Dahlia sebenarnya, and macam mana Dahlia set the goal? How you set the goal? Okay, saya tak tahu macam mana orang lain lah, tapi secara saya peribadi, saya suka set saving goal saya awal tahun. Awal tahun saya dah set dah. Okay, dalam bank saya nak sekian, dan satu lagi zakat. Saya nak bayar sekian. So, bila saya dah set, saya nak ada savings banyak ni, saya nak mampu bayar zakat banyak ni, setahun tu saya akan bekerja keras towards it. So kalau bulan 6, bulan 7 belum lagi reach that goal, saya kena hasil lah. Tapi kalau bulan 8 saya dah dapat kan, mungkin time tu saya boleh lega sikit. Bolehlah kita belanja sikit, pergi holiday sikit ke, kita dah lega. So macam saya suka buat macam tu sebab saya suka ada deadline. Dan saya when it comes to savings, saya tak treat savings ni macam duit lebihan. Dia perlu dipenuhi. Komitmen. Dia komitmen. Bukannya macam kita dapat 100, dah belanja, ada baki RM10, RM10 je dah masuk. Saya tak macam tu. Sebab saya memang seorang yang terlalu memikirkan tentang masa depan. Sebab mungkin saya ada banyak contoh-contoh di sekeliling saya kan, macam kita ada parents kita kan, yang sekarang mungkin dulu dia tak menabung, so kita nampak sekarang mungkin ada kadang-kadang ada masalah komitmen, masalah kewangan kan. So kita belajar daripada persekitaran kita try untuk improve daripada I set goal. So selagi belum reach goal tu, tapi kalau I boleh share lah kan, this is something yang happen to me lah. I rasa dia sangat magic juga sebab I amount, lepas I dah bayar zakat banyak tu, tahun depan I bayar double zakat tu. So which means pendapatan double. So you nampak tadi punya magic tu macam mana? I rasa macam wow, I tak sangka lah. So bila kita nampak
kita lagi rasa macam, oh okay, I want to work hard. I want to work harder untuk pay more zakat. Okey, baik. Terima kasih Dahlia sebab kongsi tips macam mana nak buat saving goal kan, macam mana Dahlia bayar zakat tahun ni, tahun depan bayar lebih banyak and lebih banyak. So kerja keras so that Dahlia boleh dapat saving goal Dahlia lah. Okey, soalan terakhir sebelum kita ke segmen kuis. Saya sebenarnya suka tengok Instagram Dahlia. Macam-macam yang Dahlia kongsikan dekat Instagram dengan anak-anak, dengan kehidupan. Memang seronok lah. Memang nampak apa orang kata berwarna-warni lah. Jadi Dahlia sendiri dah ada base ataupun teknik menguruskan keuangan yang saya kira memang sangat efektif, sangat bagus kan. Jadi boleh tak Dahlia cerita macam mana Dahlia memupuk atau mengajar anak-anak sejak kecil lagi? Sebab benda ni kena dipupuk sejak kecil. Kalau dah besar baru nak start tu susah sikit lah kan. Okay, macam saya secara peribadi, saya tekankan kepada anak saya, duit itu perlu dicari. Dia bukan diberi. So, apa-apa tak kira nilai, tak kira lah barang tu murah ataupun mahal, perlu di treat dengan respect lah. Sebab yelah, kita kadang-kadang kita niat nak menggembirakan anak kita, dia senang dapat barang, dia senang dapat ni dapat ni, dia tak kadang-kadang dia takkan tahulah apa worth dia kan. So saya selain daripada ialah bagi dia tabung kan, suruh dia simpan duit, saya try to ajar dia yang semua benda ada nilainya dan perlu you need to work for it. You need to work for it. It's not given to you. Macam satu lagi tips saya dengan anak saya lah, saya tak pernah cakap dengan dia, oh you have to take care of this, ni mahal tau. Saya tak cakap macam tu. Sebab nanti pergi jumpa orang lain, you tahu tak ni mahal? Oh, okay. So I punya style is tak kira barang tu apa pun, you kena respect, you kena hargai sebab parents you work very hard untuk you. So I nak dia hargai wang, hargai barang-barang, and that nothing comes easy. Tapi at the end of the day, I rasa the best education untuk anak kita adalah through example. Melalui contoh yang baik. Kalau kita suruh dia, jangan membazir, tapi kita pun tunjukkan kita duk macam tu, tak boleh lah. Macam tu lah. Betul. Alright, terima kasih Dahlia. Perkongsian yang sangat berguna. Saya rasa memang saya sendiri pun memang terinspirasi lah dengan Dahlia punya perkongsian kan. Macam mana kita kena kerja keras, macam mana habit tu perlu diput dari kecil dan sebagainya. Okay, jom kita ke segmen quiz. Jadi anda boleh bersedia dengan papan kekunci anda. Macam biasa, jawapan yang betul dan pantas akan memenangi voucher Touch and Go. Okey, soalan dia ialah, siapakah individu yang mengajar Dahlia mengenai kepentingan dan cara-cara menabung? Okey. Kita dah ada ni lah, kita dah ada pemenang lah. Okey, sama juga penganjur akan menghubungi anda sebentar lagi untuk tuntutan hadiah. Okey, dah setengah jam dah, cepat je. Okay, let's go to the third segment, the third bahagian. Kita nak cakap sikit lah, sekarang ni pandemik COVID-19, ni memang tak boleh lari lah. Ramai orang yang terkesan dengan COVID-19, termasuklah mungkin rakan-rakan Dahlia yang sama bidang dengan Dahlia kan. Ialah sebab pergerakan pun terbatas, jadi nak buat job pun susah. Dah lah nak buat job kena bergerak, nak bergerak pun tak boleh. Jadi it may impact pendapatan sesetengah rakan-rakan Dahlia lah. Sebab since you are in the field, maybe you have the first hand experience. Mungkin Dahlia boleh ceritakan pengalaman rakan-rakan artis yang terkesan sebab COVID ni. Secara peribadi, rakan-rakan di sekeliling saya tak begitu terkesan sebab kebanyakan daripada mereka bekerja tetap di stesen TV. Jadi mereka-mereka yang terkesan ni kebanyakannya yang freelance lah. So freelance ni bila banyak job memang kita seronok lah, tapi bila dah tak ada job, di situlah kepentingan simpanan tu. Dan
mula-mula saya dengar memang ramai yang terkesan, tapi 6 bulan yang pertama tu mungkin masih boleh sustain, tapi lepas dah masuk the second quarter of the year, keadaan semakin sukar lah. Tapi dia betapa pentingnya sebulan, tapi kalau kita mampu setahun punya simpanan untuk kita rasa selesa. Sebab yelah, sebelum ni kita dengar macam orang cakap okay, kalau you ada gaji 3 bulan you boleh berhenti kerja lah, nanti cari kerja lain, betul tak? Tapi actually zaman sekarang ni 3 bulan berlalu macam 3 minggu. Betul. 6 bulan pun dah boleh habis, dan sekarang ni macam COVID dah nak masuk tahun yang kedua. So kesedaran untuk menyimpan ni perlu especially penting supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Okay, so jadi kalau saya boleh simpulkan kat sini, so Dahlia mungkin kurang terkesan sebab daya tahan keuangan yang kuat, very good financial resilient lah, and daya tahan keuangan yang kuat ni bukanlah kita buat hari ni, esok dia terus jadi, kan? Dia ambil masa, dia perlu dipupuk. Jadi tadi Dahlia ada kongsi yang Dahlia ada macam emergency saving lah. Selain daripada emergency saving tu, ada tak apa-apa tips ataupun good financial practice atau amalan keuangan yang baik yang mempersiapkan diri Dahlia dan keluarga in case lah ada apa-apa, contohnya macam ada multiple source of income ke ataupun macam mana? Macam saya secara peribadi, saya bersyukur saya ada pekerjaan tetap dan juga side income lah. Jadi orang mungkin kata, oh kalau kita ada beberapa side income, senanglah you nak menyimpan, kan? Tapi the truth is, nak menyimpan ni kita kena ada ilmu. Nak menyimpan, kita terlalu menyimpan tapi hidup sekarang ni terkapai pun tak sedap juga, kan? Duk ikat perut untuk tunggu masa depan yang susah tu, sekarang ni kita suffer tak seronok juga. So it's very important to find the balance. And macam saya secara peribadi, savings investment saya letak dekat short term, long term, high risk, medium risk. Kita kena perbagaikan. Lagi satu saya perasan orang mungkin kurang nak menyimpan dalam platform-platform yang berbeza sebab mereka rasa nilai yang besar baru membawa perubahan. Tapi yang sebenarnya kalau you buat tahun ni lah contohnya, nilai yang kecil, kalau 3 tahun mungkin akan berubah, tapi kalau you tak buat, you akan cakap 3 tahun lepas aku tak buat apa-apa, sekarang pun tak ada apa-apa. Betul tak? Betul. So I think it's really important untuk kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang ada capital yang besar untuk invest. Kita start dengan apa yang kita selesa. Dan pengalaman peribadi saya, walaupun kita nak menyimpan, ilmu sangat-sangat penting. Betul. That is when knowledge is power. Kita tak boleh macam orang letak dekat fixed deposit. Okay, kita nak letak dekat fixed deposit juga. Lepas tu nanti kawan kita datang cakap, tahu tak aku untung dekat unit trust. Lepas tu kita pun nak pergi unit trust. Tapi kita tak tahu pun kita trust apa, kita tak tahu. Kita tengok orang lain buat, kita macam okay kot sebab semua orang untuk kita ada knowledge tentang platform-platform yang berbeza supaya di kemudian hari kita boleh lihat perubahan duit kita, and yang lebih penting kita ada expectation yang realistik. Maksudnya macam kawan kita letak ni 5 tahun dapat 100,000 kan, contohnya lah kan, kita selalu dengar macam tu kan kat unit trust contohnya. Tapi yang sebenar-benar ni adakah betul dalam 5 tahun tu kita dapat 100,000? Kita kena really betul research fund yang mana,
portfolio apa, lepas tu orang yang panggil kita masuk tu dia adakah dia berkaliber, benda-benda tu semua kita kena ambil tahu. And jangan sebab kawan yang ajak masuk, kita pun pergi masuk. Ya, Kawan betul. takkanlah nak tipu kita, kan? Ni bukan soal tipu, tapi ada benda-benda yang tidak diberitahu, itu je. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, tak tanya. Sebab kita tak tanya. Dia bukan niat nak tipu kita ke apa, tapi sebab kita sendiri yang tidak ada ilmu dan tidak ada knowledge. So knowledge is key. Knowledge is very, very important. I see. Alright, jadi bila kita nak buat apa-apa keputusan keuangan, ya, betul. Knowledge is power. Knowledge tu yang buatkan kita be able untuk buat direct decision lah, sama ada nak simpan macam mana, nak melabur macam mana dan sebagainya. Cuma saya nak tahulah, sepanjang Dahlia menguruskan keuangan Dahlia ni, ada tak apa-apa kesilapan keuangan yang Dahlia boleh ingat, yang bila ingat balik, kenapa lah aku buat macam itu? Kenapa lah aku ikut orang ni? Ada tak? Of course ada. Sebab dalam membuat simpanan dan pelaburan dan sebagainya kan, it's a journey juga untuk kita. Sebab kita macam saya secara peribadi, salah saya di waktu muda terlalu mengikut trend. Orang invest kat sini, orang invest kat situ. Walaupun bukan jumlah yang besar, tapi kita punya duit kan, of course lah kita rasa sedih kan. Saya punya kesilapan adalah, satu, terlalu mempercayai kawan. Yang kedua, saya sendiri salah sebab saya tak ambil tahu tentang bagaimana sesebuah pelaburan atau simpanan itu works. Tak cukup research. Saya macam tak cukup research. Saya macam, ni apa? Ni 10 tahun boleh bawa keluar, lepas tu dapat sejuta. Ya ke? Kita masukkan duit. Macam tu lah. Tapi kita tak tahu terms dia, kita tak tahu. Lepas tu you bayangkan kalau I tua nanti, nak bawa keluar, tiba-tiba itulah duit yang kita nak kan, tapi tak naik sejuta tu kan. You bayangkan lah. So I bernasib baik sebab I sedar awal. Simpanan yang I sepatutnya simpan dalam unit trust, dia satu kesilapan buat saya sebab dia merupakan satu fund yang salah, yang selalu rugi kan. Lepas tu kita pula jenis yang macam bila dah masuk duit dalam unit trust, kita tunggu 10 tahun baru nak check. Betul tak? Sebab kita tunggu untuk waktu tua baru nak check. Tapi saya silaplah, saya tak check. Tapi satu hari ni saya tergerak hati, saya nak check. Saya tengok, asal it's not making money. Lepas tu saya decide untuk keluarkan saja wang tersebut and letakkan di tempat yang lain, yang low risk dan lebih stable. Dan saya belajar, itu memang satu kesedihan yang orang kata aduh, penyesalan lah. Tapi saya, iktibar yang saya dapat daripada situasi ini adalah, pertama, money can grow. You hilang duit boleh di grow balik, boleh dikembangkan lagi. Ya, boleh dicari dan dikembangkan lagi. And yang kedua, you sekarang ada knowledge. So lepas ni you lebih berhati-hati untuk pilih platform mana yang you nak simpan. So jangan menyesal macam aku tak nak dah, aku nak simpan duit bawah bantal. Jangan macam tu. Kan? Take it as a challenge and improve yourself dan move forward. Okay, macam mana aku nak improve dan make more money in the future. Macam tu lah. Okay. Jadi sebenarnya sangat penting kalau sebelum kita buat apa-apa keputusan keuangan, nak menyimpan dekat mana atau nak melabur kat mana, research atau ilmu sangat penting. Jadi kena semak. Contohnya kalau anda ada duit lain tu tak apalah. Kalau itulah duit anda untuk anda hidup dan anda letak dan anda hilang, habislah. Teruslah masuk dalam kategori kecemasan keuangan. Okey.
Jadi kita dah sampai ke penghujung segmen. So lepas ni kita akan ada sesi soal jawab di mana saya akan memilih 5 soalan daripada ruangan chat dan saya akan tanyakan Dahlia. Jadi kita terus ke kuis dulu. Macam biasa, terpantas dan tepat akan memenangi hadiah. Alright, soalan dia berbunyi, apakah kesilapan yang Dahlia lakukan semasa membuat pelaburan? Okey, kita dah ada pemenang. Okey, terima kasih kepada yang menyertai kuis ni. Okey, jom kita ke soalan seterusnya. Memang ramailah kalau tengok kat ruangan chat ni, macam-macam soalan yang kita dapat ni. Ramai orang nak tanya Dahlia ni. Okey, jadi kita pilih 5 orang yang bertuah pada malam ini. Jadi 5 orang ni akan memenangi voucher Touch and Go sebanyak RM30 ya. Okey, soalan pertama daripada Muhammad Syaharudin. Boleh Dahlia kongsikan tips keuangan yang telah Dahlia lakukan untuk bagi duit berkembang? Macam Dahlia cakap, duit boleh berkembang. So, macam mana nak kembangkan duit tu? Apa dia cakap ni? Boleh kongsikan tips? Boleh kongsikan tips keuangan yang Dahlia buat untuk kembangkan duit Dahlia. Macam mana Dahlia bila dapat duit tu, buat berniaga ke, invest ke? Okay. So apa yang saya lakukan adalah saya bahagikan jumlah wang yang saya nak laburkan. Contohnya certain saya bahagikan dalam platform yang high risk, ada platform yang medium risk, ada platform yang low risk, tinggi tapi risiko dia tinggi lah kan. So kalau low risk, semasa untuk lihat bagaimana wang tu berkembang dan tidak berkembang. Tapi at the same time, kesabaran tu penting. Betul. Jangan sebab macam 3 bulan tak naik, you macam tak bagus lah ni. Tak boleh macam tu. So kesabaran itu penting dan perlu ada simpanan yang you boleh keluarkan bila kecemasan. Maksudnya tak payah keluarkan buku. Ada simpanan yang straight away you boleh keluarkan. Betul tak? Kalau daripada kita nak tunggu duit daripada pelbagaikan simpanan kita, tapi macam yang I cakap, jangan pressure dengan nilai. Jangan rasa macam alah sikit je, worth it ke, berbaloi ke? Jangan. We need to make it a habit untuk kita ada simpan we need to make it a habit lah. Jangan terlalu fikirkan nilai tu. Dan jangan compare dengan orang lain. Orang lain 1 juta, biar dia 1 juta. Kita apa yang kita ada. Betul. Okey, terima kasih Dahlia. Soalan kedua, ni soalan ni macam menarik sikit lah. Bagaimana Dahlia kawal perbelanjaan untuk anak kecil? Contohnya macam barang mainan, baju, buku, sebab sebagai ibu kan, mestilah barang tu kena nampak menarik kan untuk anak kita. Okay. Pertama sekali, saya kalau dari segi baju, cara saya kawal perbelanjaan dengan baju adalah saya beli baju yang tahan lama. Saya beli baju untuk yang boleh sustain lama. Mungkin ramai ibu-ibu dia suka dress up anak dia, betul tak? Kasih pakai hari ni baju dress, esok pakai baju princess dan sebagainya kan. Macam saya akan pilih brand berkualiti, sebab orang mungkin akan rasa macam baju ni mahal lah, tak boleh beli 1 je. Tapi untuk saya baju yang mahal ni boleh tahan setahun contohnya lah kan. I go for sustainability. Sebab satu lagi, kalau kita duk beli baju banyak untuk anak kita, mana nak letak?
Lepas tu Hmm. dah banyak-banyak, lepas tu nak bagi orang pun kadang-kadang tak nak, dah pun berjiran kat situ nak recycle macam mana. I Macam tu lah. Itu see. saya selalu fikir yang itu. So quality over quantity. Itu Mm-mm. cara saya kawal perbelanjaan lah. Okey, terima kasih Ziatul atas soalan. Soalan ketiga daripada Nurul Aina Biha. Boleh Dahlia kongsikan tips bagaimana untuk membuat simpanan bagi yang baru mula bekerja atau beginner yang duduk di kawasan sara hidup tinggi? Ni macam banyaklah yang sekarang trend-trend macam gini ni. Um, Pertama sekali kita kena sedar bila kita baru nak start kan, kita rasa macam tak logik lah nak saving sebab memang it's just too difficult. Dengan banyak komitmen fikiran yang ianya sangat kita kena tetapkan dalam fikiran kita, it is difficult but it needs to be done. Macam tu. So macam mana sekalipun you kena set a goal, you nak saving berapa, you kena sacrifice sesetengah benda dalam kehidupan you. Mungkin seminggu sekali je ke boleh makan luar, ataupun seminggu sekali je boleh keluar dengan kawan. Kena be realistic yang memang ianya tak akan mudah untuk beberapa tahun yang pertama. Tapi bila you dah gradually buat kan, you dah biasa, nanti you akan nampak, oh sacrifice I dulu-dulu tu, inilah dia. Sekarang I boleh bernafas sikit. Tengok kawan-kawan you pula macam mana. Kata kawan-kawan you pun tengah mencari arah. Tapi you dah stable. So, itulah saya cakap. Kena set in our heart and our mind yang it is difficult, tapi harus dilakukan. Okey, terima kasih. Soalan keempat daripada Ling Ling. Oh, ni pun menarik ni. Macam mana Dahlia bahagikan masa untuk kerja dan keluarga bagi keseimbangan hidup? Macam mana saya seimbangkan? Saya adalah ibu yang go for quality time with my kid. Walaupun saya tak dapat spend time hari-hari dengan dia, tapi hari yang saya dapat spend time dengan dia, saya memang bagi 110%. 110%. So bila saya pergi kerja, tiada penyesalan. Tiada rasa macam alah rindu ke ataupun memanglah kita rindu, of course lah kita mak kita rindu lah. Tapi tak adalah rasa macam bersalah, tak ada rasa bersalah. So I think it's very very important untuk kita make sure the time yang kita spend dengan anak kita tu sangat-sangat berkualiti. Kita tengok dia, jangan tengok phone. And kadang-kadang bila I sedar kan, sebab I really make good use of time bila I dengan anak I, bila I spend time dengan anak I, dia macam look forward tau. Dia ada macam tu. So I nampak lah. Dia tahu beza the days yang I tak ada dengan I ada. So I rasa it works lah. It works. Walaupun kita tak dapat spend time banyak, yang penting quality. Betul. Ni sangat-sangat unik lah, sangat lain lah. Biasanya kalau kita tengok macam mak dia nak spend dengan anak most of the time kan. Tapi Dahlia prefer spend masa sekejap tak apa, yang penting quality. Okey, soalan terakhir pada malam ini daripada Lia. Okey, soalan ni, panjang ni. Apakah yang lebih baik untuk seorang fresh graduate, beli rumah atau kereta? Sekiranya kereta itu sudah menjadi keperluan untuk ke tempat kerja, walaupun beli rumah itu digalakkan. So rumah ke kereta? Nak pergi kerja, tapi rumah kena ada. Macam mana tu? From Dahlia punya perspektif. Secara peribadi lah, saya mungkin tak dapat nak bagi jawapan sebab saya
saya belum ada goal untuk beli rumah sendiri. Sebab yelah, sebab kita di fasa kehidupan kita berbeza-beza kan. Ada priorities kan. So saya tak dapat nak kongsikan pengalaman saya. Cuma apa yang saya boleh katakan, bila kita beli rumah, beli kereta, komitmen sangat-sangat tinggi. Betul. And kita perlu bersedia untuk mengorbankan beberapa aspek dalam hidup kita. So kita kena betul-betul fikir kat mana, apa benda yang untuk kita dapatkan ni, kita kena buang ni. So you kena tanya diri you, are you ready for the commitment? Are you ready for sacrificing things? Saya doakan yang terbaik lah. Tapi saya sebenarnya suka tengok anak-anak muda yang dah ada aset. Saya suka tengok anak-anak muda yang dah pandai. Oh, kita umur 25 kena ada rumah dah. Hebat, memang hebat. Betul. Memang ramai anak muda yang muda-muda dah beli rumah. Alright. Okay. Jadi itu sahaja soalan yang kita ada pada malam ini. Kita dah di penghujung rancangan. Jadi sebelum saya tutup, kita ada poll. Jadi just respond to the poll. Okay, poll tu sepatutnya keluar sekarang. Okay. Alright. Terima kasih. Jadi itu sahaja masa yang kita ada pada malam ni. Jadi sebelum saya tutup, Dahlia ada apa-apa yang Dahlia nak sampaikan kepada follower Dahlia, peminat Dahlia? Saya nak ucapkan semoga maju jaya, semoga dapat memenuhi impian-impian dan goals anda, dan nak ajak juga anda semua untuk tonton webinar pada 15 Oktober jam 8:30 malam bersama dengan saya dan juga Awal Ashari, dan moga banyak lagi lah kita boleh dapat, especially untuk pasangan-pasangan mendapatkan kesejahteraan kewangan ya. Ya, betul. Okey, jadi saya pun bagi pihak PIDM, kami nak mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Dahlia atas perkongsian yang sangat menarik daripada mula kerja dekat food court KLCC, belajar menyimpan, lepas tu sampailah sekarang. So benda ni sebenarnya kalau kita tengok bukanlah buat hari ni esok jadi. So dia punya timeline sangat panjang. Okay? And persediaan untuk situasi luar dugaan ni sangat perlu. Jadi ilmu kena ada, sediakan perlindungan dan jangan lupa sediakan payung keuangan. Jadi itu sahaja dari saya. Sebelum kita habis, akan ada Slido lepas ni. Jadi boleh scan Slido tu. 3 soalan kaji selidik dan berpeluang memenangi tambahan nilai touch and go RM30. Siapa cepat dia dapat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye.